الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung muzakarah kita dalam kitab Misbahul Duja Syarah Safinah Najah dan juga kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Indonesi. Jadi insya-Allah kita sambung pada muka surat 174. Dua keadaan yang tidak wajib. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 174. Kita masih lagi dalam perbahasan yang berkait dengan menggunakan tayamum untuk orang yang bertampal ataupun kita kata ada simen, ya, tampalan luka dan sebagainya. Baik. Kita dah selesai, ya, 3 keadaan yang wajib solat diulang semula bila sembuh nanti. Iaitu yang pertama, tampalan tu kawasan anggota tayamum. Tu dah selesai lah. Iaitu kita kata anggota tayamum di mana? Wajah dan tangan sampai siku. Jadi kalau tampalan tu kawasan tayamum, maknanya secara mutlak wajib qada solat. Wajib qada solat. Baik. Maknanya kalau kita solat, wajib solat lah. Solat kena solat dengan cara tayamum lah. Maknanya kita dah bahas sebelum ni. Cara tayamum, kita ambil air, kita ambil wuduk macam biasa. Contohnya tampalan tu di mana? Di tangan kan. Jadi kita basuh wajah macam biasa. Kemudian tangan tu kita basuh air macam biasa. Kalau tampalan tu boleh dilalukan air, kena lalukan air, kan? Kalau tak boleh, tak apalah. Kemudian jangan terus ke sapu kepala. Kena selesaikan tayamum untuk gantikan tempat yang tak boleh kena air tadi, sebab ditampal luka ke dan sebagainya, kan? Maka tayamum tu di mana? Wajah dengan tangan sampai siku. Satu pukulan pada wajah, satu pukulan pada tangan sampai siku. Lepas tayamum, baru boleh kita sambung sapu kepala dengan air, kemudian basuh kaki. Itu kita dah bahas sebelum ni. Tapi kalau tampalan tu berada di kawasan wuduk, kawasan tayamum, iaitu wajah ataupun di kawasan tangan, maka wajib qada secara mutlak. Maknanya kena solat. Tapi nanti bila dah tak bertampal tangan tu ataupun wajah tu, kena qada balik solat tu. Baik. Dan sebagainya lah, kena tengoklah nak. Baik. Tu dia. Kemudian kita tengok 2 keadaan yang tidak wajib solat diulang semula. Yang pertama, sekiranya tampal itu bukan pada anggota tayamum. Contoh apa? Kaki, kan? Contohnya tampalan tu pada kaki, dia simen, kaki dia simen. Sekiranya tampal itu bukan pada anggota tayamum tetapi pada anggota wuduk. Maknanya kita kata anggota tayamum dan wuduk itu adalah wajah, tangan sampai siku lah. Cuma nak kata di sini yang wuduk sahaja mana? Wuduk sahaja kepala dan juga kaki, kan? Baik. Jadi sekiranya tampalan itu bukan pada anggota tayamum, iaitu kaki lah contohnya, tetapi pada anggota wuduk, iaitu kaki, dan tampal itu tidak melibatkan sebarang bahagian anggota yang baik. Maknanya kita kata apa? Betul-betul kawasan luka je.
Betul-betul kawasan luka je dia tampal. Dia tak ada balut panjang-panjang besar-besar. Dia punya tampal dia tu pun tampal kecil-kecil, dia ikut betul sekadar yang boleh pegang, kan? Ataupun sapu krim, dia tak mesti tampal juga. Mana sapu krim kan luka kan, tak boleh kena air, dia pun sapu krim. Walaupun tak tampal, benda tu tak boleh kena air. Boleh faham lah? Cuma kita kata yang ni bukan di tempat tayamum, bukan di anggota tayamum. Iaitu wajah ataupun tangan sampai siku bukan di anggota tayamum, dia di anggota wuduk sahaja. Anggota wuduk sahaja mana? Kepala dan juga kaki. Jadi dia kata tampal tu sekadar tu je, bukan lebih-lebih. Bukan lebih-lebih. Jadi tu dia. Sama ada tampal itu diletakkan semasa dia dalam keadaan suci ataupun berhadas. Tu dia. Jadi tak perlu dia ulang solat semula. Maknanya sebelum bertampal tu dia dah berwuduk. Kemudian lepas dia bertampal tu dah terbatal lah wuduk, contoh gentut, kan? Maka dia pun ambil wuduk balik. Tempat yang tak boleh kena air tu, di kaki tu, yang bertampal tu, kena ganti dengan tayamum tak? Kaki dia ni tampal sikit. Sebab apa? Sebab tak boleh kena air, luka. Sebab luka, tak boleh kena air. Kena tayamum juga. Walaupun yang bertampal tu kaki. Tapi tayamum dekat mana? Kaki ke? Tayamum, anggota tayamum dua je. Jangan tambah-tambah. Jangan pergi tambah kaki pula. Bid'ah. Bukan bid'ah hasanah pun bukan. Jadi tayamum ni sekadar mana? Wajah dengan tangan. Jadi kalau kaki dia, lukislah senang cerita. Kaki. Boleh ya? Baik. Luka dekat sini. Jadi dia pun apa? Dia pun tampal sekadar lebih sikit je. Untuk boleh pegang lah orang kata. Kan? Tampal sikit je. Dia tak ada tampal lebih-lebih sampai ke hujung, tak ada. Betul-betul sikit je. Ataupun mungkin dia sapu krim kawasan ni saja, kawasan luka sahaja. Maka ambil wuduk macam biasa. Wajah kita basuh, tangan sampai siku pun kita basuh, kepala kita sapu. Okey, contohlah ni kaki mana? Kaki kiri. Contohlah kan, kaki kiri. Jadi kaki kanan kita basuh macam biasa dengan air. Kaki kiri pun basuh dengan air macam biasa. Cuma kawasan luka ni tak boleh kena air, janganlah bagi kena air. Ada faham tak? Tu. Okey, bila di sini tak boleh kena air, maka apa yang perlu kita buat? Gantikan dengan tayamum. Tayamum mana? Wajah dengan tangan sampai siku. Jangan letak kat sini ya. Jangan letak debu di sini. Lepas tu kita kata anggota tayamum ni dua sahaja. Walaupun kaki tu yang berbalut, digantikan kawasan yang tak boleh kena air ni tetap juga dengan tayamum, wajah dengan tangan. Tu dia. Baik. Boleh faham? Umi okey? Okey ya? Nak ambil ni ya? Kasih tengok. Baik. Mana hilang tadi? Hilang lah. Baik. Maknanya kalau dalam fiqh, dalam kitab fiqh disebut apa? Al-jabirah lam ta'khus as-sahih syai'a. Iaitu tampalan tu kita kata dia tak ambil lebih lah pada yang bukan luka. Sikit je tampalan tu. Tak kisahlah sebelum dia tampal tadi tu dia dah berwuduk ke tak berwuduk, tetap juga tak perlu qada. Sebab apa? Sikit.
Contoh Ustaz, kalau ibu jari kaki, Jari kaki ya. tak boleh kena air. Tapi bahagian lain boleh. Bahagian lain tu perlu kena air. Perlu kena air? Perlu kena air. Yang tu sajalah. Yang tu. Yang tu lah kita niat untuk tayamum lah. Ya betul. Untuk anggota wuduk sajalah. Kalau telinga dia bertampal, Telinga bertampal. dia tak payah tayamum lah sebab dia Telinga masuk anggota mana? Anggota wuduk ke anggota tayamum? Telinga tak masuk. Telinga tak masuk anggota wuduk ataupun anggota tayamum. Jadi kalau contohlah bertampal belakang ni kan, tampal. Jadi kita kata tak ada menjadi masalah untuk bab wuduk dan juga untuk bab wuduk lah. Sebab apa? Sebab telinga bukan kawasan anggota wuduk. Tu dia. Contoh bertampal kat perut, kena ambil tayamum ke? Tak perlulah kan. Sebab dia tak ada kacau pun bahagian mana? Bahagian anggota wuduk. Ataupun dia tak ganggu pun bahagian anggota tayamum. Tu dia. Baik. Ya. Kalau dua-dua kaki luka dibasuh, dikira satu tayamum je lah. Satu tayamum betul. Walaupun dua kaki. Satu tayamum saja. Tu dia. Baik. Boleh ya? Betul lah. Dia kalau sebelum tampal had keperluan, dia berwuduk dulu, kemudian dia tampal had keperluan, tak wajib qada. Tak juga tak, betul. Kalau dia tak berwuduk, kemudian tampal had keperluan, dia wajib qada. Kalau dia apa? Sebelum tampal, Ya. dia tak ambil wuduk, tampal had keperluan, dia wajib qada. Wajib qada. Betul tak? Itu kalau apa dia? Kita kata kalau apa dia tampal tadi tu, sebelum tu dia ambil wuduk dulu. Okey. Ya. Tak wajib duduk Ustaz. Tak wajib qada kan? Tak wajib qada asal. Sebab kategori yang pertama tu keadaan suci ataupun berhadas. Ya betul. Tampalan tu sekadar yang apa je kan? Dia yang atas tu Zainul Talib tu, tampal tu bukan pada anggota tayamum, tapi pada anggota wuduk. Contohnya kepala ke kaki. Dan bagi anggota yang baik di bawah tampal itu sekadar yang kehendaki, sama dengan keadaan dia lah. Dan tampal itu diletakkan semasa dia dalam keadaan berhadas. Yang ni wajib diulang semula. Tu yang pelik kat tu. Rasanya yang A ni tak berapa kena lah. Lepas tu saya ada betul juga tu, fikir tadi tu. Sebab kalau anggota wuduk, bukan anggota tayamum, dia tampal, dan dia tampal tu dalam kadar luka, tapi sebelum tu dia berhadas, dia kena qada juga. Dia kena qada juga, kan? Sebab tu ayat ni dalam keadaan suci ataupun berhadas ni, wallahu a'lam lah ni. Dalam Zainul Talib tu memang betul begitu. Dalam Zainul Talib memang, sebab tu kita kata mutlak tadi tu, iaitu kalau kawasan anggota tayamum. Itu mutlak. Kena qada balik. Kalau tampalan tu anggota tayamum, mutlak kena qada, tak kira besar kecil. Tu jelas tampalan tu.
Tapi kalau bukan anggota tayamum, contohnya kaki, nah, kita dah ambil wuduk sebelum tampal. Dia bahagi dua, kan? Ambil wuduk sebelum tampal, dibahagikan kepada dua. Satu tampalan besar, satu tampalan kecil. Senang kita gitulah. Kan kita dah bahagia itu kan. Cuba tengok balik. Ngam-ngam dengan lebih kan. Mana? Ngam-ngam dengan lebih. Ngam-ngam dengan lebih-lebih. Dia kalau kita dah berwuduk sebelum tu, lepas tu tampal ngam-ngam, akan datang kita ambil wuduk tayamum balik, tak perlu qada. Tu. Tapi sebelum tu kalau kita berhadas, tampal ngam-ngam sekalipun tetap perlu qada. Mana? Salah cetakan. Mungkin salah cetakan lah. Itu rasa pening juga. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Maknanya bawah ni betulkan balik. Bawah ni betulkan balik. Sekiranya tampal itu bukan pada anggota tayamum, tapi pada anggota wuduk, dan tampal itu tidak melibatkan sebarang bahagian anggota yang baik, sama ada tampal itu diletakkan semasa dia dalam keadaan suci ataupun berhadas. Betul lah ni. Ni betul. Sebab apa betul? Saya sendiri baca matan dalam Arab tadi, Al-Jabirah lam ta'khudh as-sahih syai'a, dalam Kasyifah tu saja, tak silap, iaitu tampalan tu tak ambil walaupun satu tempat yang tak sakit. Untuk kes ni subhanallah, baru saya teringat balik lah. Masya Allah, jazakumullah khair. Untuk kes ni, masalah ni adalah masalah ni silap masalah dia punya luka dekat sini. Luka dekat sini betul-betul dia tampal dekat luka. Ataupun sebab tu masalah krim tadi, sapu krim kat sini je. Yang masalah yang kita sebutkan sebelum ni tu, itu adalah tampalan. Ada tampalan juga yang diambil as-sahih dalam bahasa Arab, dalam matan Kasyifatu saja, Kasyifatu saja, itu Al-Jabirah lam ta'khuz as-sahih syai'a. Jadi apa? Tampalan tu tak ambil langsung yang tak sakit. Boleh faham? Maknanya untuk masalah ni, betul lah ni, iaitu apa? Tak ambil langsung kawasan ni, betul-betul kawasan luka je. Ni. Nah, jazakumullah khair. Dah baca dah matan Arab tadi. Dia jadi pening tu. Dalam Arab lain, dalam kitab lain. Tapi kat sini dia sebenarnya bukanlah kita kata, mana tampal ni tak libat. Sebab tu dia kata sini tu, tidak libatkan sebarang bahagian anggota yang baik langsung. Nampak? Boleh Macam tak logik. Benda tu boleh dibuat. Krim? Dia tak mesti tampal. Satu saya kata tadi, krim boleh jadi. Boleh kat sini lah. Tu buat minyak gamat kau ikutlah mana-mana kan. Dia sapu betul-betul kawasan luka je. Kawasan yang tak luka tu memang dia tak sapu langsung. Maksud saya tu tampalan tu dia tak ditampalkan luka tu sebab luka tu berdarah kan. Betul. Gam tu tak melekat dekat darah tu. Tak melekat. Dia akan pegang ruang anggota yang elok tu. Ya. Betul. Dia akan pegang daging yang tu kan. Yang elok tu lah. Dia mesti akan pegang. Jadi maknanya tampalan, kata para ulama, tampalan tu kalau pada zaman sekarang dengan maksud krim. Sebab tu ada ulama bahas kan, termasuknya adalah dia panggil apa tu? Ma', iaitu krim, semburan, cecair, minyak gamat, minyak apalah. Dia letak kat sini. Yang ini hukum dia. Iaitu apa? Secara mutlak tak perlu qada. Walaupun dia dah ambil wuduk ke tak ambil wuduk, tapi sebab dia tak ambil langsung, Al-Jabirah la ta'khuz as-sahih syai'a. Dia tak ambil langsung tempat yang tak sakit. Walaupun sikit. Ini jika dia tak, dia berhadas lah.
Bahadah tak bahadah sama? Tapi yang Boleh. ngam-ngam tu dia kena ambil wuduk lah. So dia tak payah. Dia kalau ngam-ngam, sebelum tu kalau dia ambil wuduk tak payah qada. Tapi kalau sebelum tu dia tak ambil wuduk lagi, ngam-ngam, perlu qada. Boleh ni. Nah, Walaupun tampalan ngam-ngam. walaupun tampalan ngam-ngam. Mana ngam-ngam ni dia ada lebih juga dia ambil. Itu ngam-ngam di situ dengan maksud dia ada lebih. Jadi dekat sini ni masalah ni sekali lagi saya ulang pemadam dia ada? Tak ada. Eraser dia ada. Tisu ke apa ke boleh? Oh, jazakumullah khair. Bagi dia semua tu RM2 je. Tak boleh. Kita RM2. Dah ada dah Ustaz Remy. Tu dia, senang. Sorry lah, saya tak pandai lukis sangat ni. Okey, ini luka. Luka. Ini bukan anggota tayamum. Okey, baik. Sebelum tu berwuduk. Mana sebelum dia luka ni lah maknanya. Senang cerita gitulah. Sebelum tu berwuduk, kemudian tampal dia tu ambil sikit je daripada yang tak sakit. Dia ambil sikit, ngam-ngam orang panggil. Ambil sikit je tambalan dia ni. Boleh tarik sikit. Mana tarik sikit boleh insya-Allah. Boleh. Sebelum tu dah berwuduk, kemudian tengah-tengah nak pergi masjid, jatuh, luka kaki. Okey, luka kaki. Bila luka kaki, sebelum tu dah berwuduk, pergi hospital pun tampal ngam-ngam. Maknanya apa? Ada lebih sikit lah. Ada lebih sikit. Tu. Sikit je lebih dia. Baik. Kalau yang ni macam mana? Akan datang tergentut. Habis-habis tampal gentut. Okey? Jadi dia pun ambil wuduk balik. Sebab nak solat. Kan? Ambil wuduk balik. Sampai ke sini tak boleh kena air. Tak apalah. Sampai ke sini. Nanti contohlah ni kaki kiri. Kita ambil kaki kiri senang. Okey, kaki kanan dah basuh semua. Kaki kiri tak boleh basuh kawasan ni. Yang ni semua kena basuh. Ya, yang ni semua kena basuh. Sini tak boleh basuh. Tu dia. Mana sini ni yang tak boleh kena air ni kita ganti dengan tayamum. Ganti dengan tayamum. Bila ganti dengan tayamum tu hanya wajah dengan tangan sampai siku sahaja. Jangan pergi letak kat kaki ya. Wajah dengan siku, tangan sahaja, tangan sampai siku. Tangan hingga siku. Tu dia. Baik. Dia pun solat sampai satu masa buka lah. Buka lah dia punya luka dah sembuh. Jadi, adakah dia kena qada ataupun tak perlu qada solat? Tak. Dah pening lah. Jadi, tak perlu, tak wajib. Tak wajib, tak perlu qada lah. Yang ni, masalah ni tak perlu qada. Tu dia. Tak perlu qada. Okey. Masalah ni pula. Kita kata sebelum tu
Masalah ni, okey baik. Okey. Kalau untuk yang ni pula, dia punya tampal dia lebih daripada kadar. Maknanya contohlah kita kata dia luka kat sini, dia tampal habis semua sini. Tu dia. Dia tampal semua dekat sini habis. Wajib. Wajib qada ke tak perlu qada? Kalau nanti dia solat balik? Wajib? Wajib qada. Wajib qada. Yang ni masalah ni. Boleh lah? Sebelum tu tak berwuduk. Dia target pergi masjid baru berwuduk. Tengah-tengah jalan daripada rumah terjatuh. Kaki dia pun luka. Bila luka pergi hospital. Hospital pun balut. Kecil je dia balut. Maknanya bukanlah balut, maknanya tampal. Dia ambil sikit je. Sebelum tu tak berwuduk lagi. Kemudian dah habis tampal ni, dia pun tengok masuk waktu, dia pun nak salat. Dia pun macam biasalah ambil wuduk apa semua, kemudian sampai ke sini dia gantikan dengan tayamum wajah sampai tangan sampai siku. Okey, baik. Kemudian nanti bila dah sihat, dia kena qada ke tak perlu qada? Wajib qada. Perlu qada. Perlu qada. Sebab apa? Perlu qada. Kalau tampalan tu besar, wajib qada juga. Boleh faham lah? Sama lah. Wajib perlu. Wajib dengan perlu sama lah. Ambil lah wajib ke perlu sama lah. Baik. Maksudnya perlu dan wajib qada. Senang cerita. Kan? Perlu dan wajib qada. Tu. Maknanya apa? Faham ni mudah je. Sebelum tu tak berwuduk, tampalan tu besar ke kecil, kena qada nanti. Dia faham lah? Tapi kalau sebelum tu dah berwuduk, tampalan tu kecil ke besar? Kalau kecil, tak kena qada. Kalau besar, kena qada. Dia faham? Tu dia. Ini bukan anggota tayamum lah. Kalau tampalan tu dia anggota tayamum, tampalan dia kecil, kena qada ke tidak? Anggota tayamum. Wajib qada lah. Kalau anggota tayamum, wajah ataupun tangan sampai siku, wajib qada secara mutlak. Boleh faham? Boleh faham kat sini? Walaupun tampalan kecil. Sebab dia adalah kawasan tayamum. Tu dia. Dan kalau kat kaki ni, kita boleh wuduk macam biasa, kita boleh tayamum, semua kena. Masalahnya kalau tampal di kawasan anggota tayamum, wuduk pun tak kena, tayamum pun tak kena kawasan tu. Sebab tu dia lagi berat. Boleh faham kat sini? Dia jadi lagi berat. Maksudnya kalau bertampal tu di kawasan yang kita tayamum, wajah ataupun tangan sampai siku, kita kata mutlak wajib qada. Boleh faham lah? Walaupun tampalan tu kecil ke besar ke, dah ambil wuduk ke tak ambil wuduk sebelum tu, wajib qada. Boleh faham kat sini? Tu dia. Baik. Ni kes kita yang tengah kita bahas ni. Iaitu apa? Dia sapu krim betul-betul kat sini je. Dia sapu krim kat sini je. Sebelum tu dah berwuduk, maka adakah nanti dia kena qada? Tak perlu qada. Sebelum tu tak berwuduk, adakah nanti dia kena qada? Tak kena qada. Mutlak tak perlu. Mutlak tak perlu qada. Walaupun sebelum tu tak berwuduk. Tu. Boleh faham lah? Ni dia. Ini dia punya masalah dalam kitab besar ni. Baik. Boleh faham tak? InsyaAllah. Kalau melecur, sapu krim ni kan? Dia bahagian mana tu? Confirm qada lah. Kalau bahagian tayamum, anggota tayamum, wajib qada lah. Anggota yang lebih berat sebab apa? Sebab dia anggota tayamum ni, kalaulah contohnya ada terbakar dan sebagainya,
Menyebabkan apa? Air pun tak kena kat situ, tayamum pun tak boleh kena. Maknanya debu pun tak boleh kena kat situ lah. Kita hanya sapu keliling. Dia faham? Jadi dia lagi berat. Tapi kalau terbakar tu kat kaki, kita boleh basuh macam biasa. Tak ada kawasan daripada tangan atau wajah yang tak dapat dibasuh. Boleh tayamum macam biasa juga. Tak ada satu pun yang tak dapat ditayamumkan. Boleh faham? Sebab tu dia lagi berat lagi kalau dia punya tampalan tu ataupun luka tu di kawasan wajah ataupun tangan sampai siku. Kaki dia melecur, disapu krim dia dekat tambalan. So kita ilmu tak payah kata ah. Tak payah kau tahu. Sama jugalah dengan tagri. Kalau dia lubang kat kepala kat belakang ni, Ah. dia terpaksa balik depan dia. Bandage tu nak ini kawasan Masalah. kan. Sebab kawan saya pernah kena sini di Badut. Kepala berlubang ah, ya. Dia nak lubang belakang tu lubang. Benda elak lah tu. Dia tak boleh elak lah kan. Nak ambil plaster kat rambut tak boleh. Jadi maknanya Kena Badut. maknanya air pun tak kena, debu tayamum pun tak kena. Dan satu lagi apa? Dia adalah kawasan tayamum. Bila kawasan tayamum wajib qada. Kalau atas ni, atas ni kena tayamum tak kalau kita ni? Bertampal pula atas ni contohnya. Takkan habis siku ya. Tapi masalah tu atas tu dia nak badut tu dia kena macam ni. Ada kan? Ada sahabat saya kan. Hmm. Dia masuk dia cucuk jauh air kan. Kan dah balut macam apa ni kelas kan. Dia dah duduk dia buka ni kelas tu dia bagi lalu air. Boleh, tak ada masalah. Tu kira sah lalu air. Sah. Sah. Ha. Walaupun jarum tak ada masuk dekat kan. Ya. Sah boleh. Tampal balik kan. Dia tampal boleh ya. Setiap kali tu dia suruh dia cabut tampal balik lah. Dia macam kes tu dia boleh kenakan air kan. Dia boleh kenakan air. Dia macam yang kes luka yang tak boleh kena air. Tu jadi masalah tu. Kan? Sekarang ni ada plaster yang boleh serap air. Ah. Saya selalu masuk ward ni. Plaster boleh serap air macam mana? Nego. Dia kena plaster tu dia Hmm. serap lah. Tapi tak tahulah. Tapi tak kena dekat kulit. Dia mesti ada gam kan. Gam tapi tak tahulah dia kata serap tu. Serap macam mana tak tahu. Kena tidak kulit saya tak tahu. Ada masalah juga tentang orang yang berwuduk dalam keadaan dia balut habis kain satu badan. Oh macam itulah. Macam mana? Umia. Macam lambang tayar Michelin tu. Tayar Michelin. Dia berwuduk dalam keadaan tu. Terjun dalam kolam tu. Kan? Habis basah kan? Air masuk semua. Sah tak wuduk dia? Kalau Kalau kain jenis kain kapas tu tak air sah lah. Sah lah. Sah? Ustaz Zaid tu kata sah. Sah. Dia dalam Jadi kalau ada plaster macam tu, boleh jadilah kita kata, boleh mengesahkan lah. Tapi kita kata, sebab tu kita kata balik, kena tanya doktor balik, boleh kena air tak? Tu kena kembali pada ahli perubatan pula kan? Walaupun plaster tu boleh kena air, boleh serap air, adakah dia punya luka tadi tu boleh kena air ataupun tak? Itu jadi isu kat sini. Kalau boleh kena air, mudah-mudahan sah lah. Tias kepada tadi tu. yang sebenarnya dia yang satu yang plastik, satu yang kain tu. Kita boleh pilih. Tapi yang kain tu gam dia tu macam Tak berapa ni. Ada fatwa tak tentang yang apa nama tu, Handy Plus? Ada fatwa tak ulama yang mengesahkan tentang benda tu? Maknanya air itu boleh betul-betul secara sempurna masuk. Sebagaimana kias pada kain Michelin tadi tu. Kena tengok balik lah tu. Tapi itu maksud saya, kalau betul-betul ada yang sebagaimana sifat kain tadi tu, boleh lah, tak ada masalah. Tapi sekarang ni
kita kena betulkan, pastikan pelekat tu tadi dia kena tak betul sifat tadi tu ataupun tak. Tu kena tengok balik lah. Kalau gam dia dah buka tu nak hilang gam tu susah kan. Susah juga. Maknanya dia ada lapisan lain lah. Walaupun dia rasa lembab ke dia, tapi dia ada lapisan lain, itu takut tak sempurna ni lah. Boleh. Baik. Kemudian yang kedua, sekiranya tampal itu bukan pada anggota tayamum, tetapi pada anggota wuduk, dan tampal itu hanya melibatkan anggota baik sekadar yang dikehendaki, dan tampal itu diletakkan semasa dia dalam keadaan suci. Yang ni dah bahas sebelum ni lah. Sama macam di atas lah sebenarnya. Dalam keadaan suci, dalam keadaan dah berwuduk lah, dan sekadar yang perlu saja tampalan dia, kan? Maka tak perlu boleh bayangkan masalah lah. Macam tadi ni lah. Sebelum tu dah berwuduk, kemudian tampal itu kadar yang perlu sahaja, ngam-ngam, hanya lebih sikit je, maka jawapan dia apa? Tak perlu qada. Orang tu kena sedar kalau macam dia luka teruk, tapi kita tahu hukum ni, kita tak nak dia qada solat ni, kita wuduk ada boleh tak payah. Dia tak pingsan lah, tapi dia tu dia perlu tampal tu. Maknanya contoh macam simen lah, kaki kena simen lah. Dia kalau luka tak boleh kena air kan, contohnya. Dia tak pingsan lah. Dia tak boleh wuduk lagi. Kita tolong wudukkan dia. So dia tak payah nak qada lagi lah. Baik. Kita tolong wudukkan orang ni untuk jenazah je boleh. Untuk orang yang masih hidup, perlu kepada niat dia. Dia kena niat. Orang ni sebagai wakil untuk tolong. Kita yang nak berwuduk ni yang kita niatkan, melainkan kita dah meninggal dunia. Orang yang tolong wudukkan, dia wajib niat untuk kita. Kalau tak niat wuduk untuk kita, dikira dia hanya basuh je. Sebab apa? Orang yang meninggal dunia tak wajib niat, orang yang masih hidup wajib niat. Sebab apa? Sebab dia memang tak boleh niat lah. Dah meninggal dunia nak niat macam mana? Tak ada taklif. Dia tak ada taklif. Padahal tak wajib dah untuk dia apa? Untuk ambil wuduk tak wajib dah. Untuk dia mandi wajib tak wajib dah. Dah meninggal dunia, solat pun tak wajib dah. Masuk waktu dia wajib solat ke, orang meninggal dunia tak wajib dah. Tapi orang yang kita kata yang masih hidup ni, dia tu yang wajib berniat untuk dia berwuduk. Cuma sekadar kita kata apa, ada ulama kata sekadar untuk basuhkan, itu tak ada masalah lah. Tapi memang tak dapat untuk kita niatkan untuk dia, memang tak dapat. Melainkan kanak-kanak kecil tu lain cerita. Mungkin kita tolong masa abang ni tadi, kita tolong curahkan air ataupun sembuh dengan itu ke, so dia sendiri yang akan Dia tak sedar. Tak sedar juga dia. Memang masalah lain. Ni masalah tinggi sikit. Tak sedar. Boleh bang, insya-Allah. Baik. Itu dia. Sekejap dah solat zuhur. Wallahu a'lam. Dia masalah yang lagi dalam lah, tak perlulah kot. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung pula catatan. Ni macam ulang kaji balik kan? Kan? Ulang kaji pun dah 40 minit. Macam dia wuduk, tapi dia nak kekalkan di dalam wuduk. Kalau dia ambil yang paling basic dia wuduk. Maksudnya dia masuk sekali macam dia nak sentiasa wuduk, tapi dia tak nak proses tu macam cepat lah. Muka sekali buat sekali. Semua dia buat sekali lah. Basuh wajah sekali. Sempurna, tak ada masalah.
Dengan syarat dia betul-betul yakin lah air tu semua kena. Tapi kalau dia dah rasa macam tak kena lagi ni, tak cukup lagi ni, mungkin belah kanan kiri ni ke, wajib buat kali kedua. Tak digalakkan lah. Macam tu. Kita ambil wuduk secara semula hati dia. Dia kalau dia ambil sekali, secara hukumnya ambil sekali saja, sebab basuhan pertama tu adalah basuhan yang wajib. Jadi kalau dia ambil sekali saja dan dah sempurna semua, contohnya dia rasa semua dah sampai ke seluruh pelusuk muka dia, maka dikira telah selesailah basuhan wajah, kan? Kemudian tukar pula kepada tangan sampai siku. Tapi tak dapatlah sunat tikrar, iaitu apa? Basuhan kedua dan ketiga itu sunat. Tapi basuhan kedua boleh jadi wajib kalau basuhan pertama rasa tak sempurna. Dia rasa macam dia macam tak kena ni. Basuhan kedua jadi wajib. Ada faham? Kalau dia nak buat satu kali basuhan tak ada masalah, boleh je, sah je wuduk dia. Kalau nak sentiasa dawamul wuduk kan, sentiasa dalam keadaan wuduk, boleh, tak ada masalah. Cuma kalau dapat sempurna tu lagi baiklah. Wallahu a'lam. Kita masuk sikit dalam kitab Penawar Bagi Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat 12. Muka surat 12. Kalau Rumi, muka surat 12 baris 8 daripada bawah. 8 daripada bawah. Jauh 8. Dan tiada menolong, maka lazimkan akan meliharanya. Bahawasanya, dan ketahui olehmu bahawasanya lidah tu, sampai situ, perenggan situ. Muka surat, dia cetakan dia tu kadang-kadang ada yang lain kan sikit. Kita masih dalam tajuk lidah. Perenggan berapa ni saya tak tahu. Kalau dalam Jawi saya ada lah. Lidah. Dan ketahui olehmu bahawasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota. Berapa? 30. Muka surat 30. Bawah sekali. Kalau ada mungkin kitab-kitab yang lain sikit, dia punya mungkin 28 ke, mungkin 29 ke. Kena tengok boleh lah. Dan ketahui olehmu bahawasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota. Yang merah tu 20. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita ulang balik sikit atas tu. Dan ketahui olehmu bahawasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya anggota daripada kejahatan. Sebab apa dia kata, pengarang kitab ni nak beritahu kepada kita, setiap anggota badan ni tak lepas daripada melakukan kebaikan dan juga kejahatan. Dan musannif ini, pengarang kitab, nak beritahu kepada kita juga, sebanyak-banyak anggota yang buat kejahatan ni adalah lidah. Tu. Tu kenapa? Dia kata lidah ni lah yang terkadang tu mudah dia untuk berkata sesuatu yang tidak baik, fitnah, mengumpat, maki hamun, menipu, semua guna lidah. Khianah guna lidah juga, kan? Batu api guna lidah juga. Semua. Tapi hari ni guna WhatsApp. Tapi wakil kepada lidah lah tu, mewakili lidah lah tu. Sebab tu musannif di pengarang kitab ni kata sebanyak-banyak anggota tu dengan makna apa? Sebesar-besar anggota ni dengan maksud paling banyak buat jahat ni. Biasanya dengan lidah tu. Dia kadang kalau tak mengumpat ni rasa macam tak best pula. Straight je kan, duduk kan. Duduk semua nak cerita agama pun payah juga.
Mesti ngumpat sikit kan. Dia ada perencah ada sikit, masuk ajinomoto sikit, masuk garam sikit, masuk gula sikit. Ngumpat pemerintah mana tu? Ngumpat pemerintah. Tu dia. Dia kita kata berkait dengan bab yang kita bukan ahli ni, kadang-kadang risau juga, takut jadi fitnah kan. Melainkan dia tu memang orang politik lah, tu lain cerita lah. Dan dia tahu betul apa yang berlaku tu, dia ada bukti nyata jelas ke apa ke, dia memang ahli, tu maksudnya. Tapi kalau kita ni pun dengar khabar, dengar payah juga ni kan. Takut nanti jadi mengumpat, jadi fitnah. Habis amal kita. Habis semua tak? Ya? Habis semua lah. Habis nanti tengok kat akhirat. Oh, nah, datuk tu pula banyak pahala, rupa-rupanya ambil kita punya pahala. Nah, kita ni punyalah beramal sana sini, beramal kan. Kita tengok orang yang kita duduk ngumpat tu pula, dia duduk syurga paling atas. Kita duduk betul-betul, macam Tunggu Sofa Halim kata lah, duduk betul-betul dekat dapur je. Punyalah pagi, petang, siang, malam. Baca Quran, zikir, rupa-rupanya habis. Kita beramal untuk dia punya. Beramal untuk dia, Allah. Lepas tu kena jaga sungguh lidah ni. Payah jaga lidah ni. Maka lazimkan olehmu, bila kita dah tahu lidah ni banyak kejahatan daripada lidah ni. Kadang-kadang orang tu sampai dia badan dah tak kuat lah, tapi lidah ni boleh lagi kan. Kita kata laser lagi, mulut, orang panggil mulut laser. Sedangkan dah terlantar lah, kadang-kadang terlantar lah, tapi lidah dia tu Allahu Akbar, kalah orang yang kuat. Tu dia. Lepas tu ulama' ni, musannif kitab ni lazimkan. Maknanya apa lazim ni? Wajib lah olehmu. Tu bila sebut lazim ni dalam bahasa Arab ni, dalam bahasa Melayu kita ni, dengan maksud apa? Wajib ni kita memeliharanya, yakni memelihara lidah. Tu. Jadi bila ada hukum wajib pelihara lidah ni, hukum fiqah lah ni, wajib ni. Wajib pelihara lidah, maknanya mesti ada ilmu untuk pelihara lidah. Dia bukan kita pegang lidah ni jatuh je, bukan. Dia mesti ada ilmu untuk pelihara lidah. Tu dia. Macam orang kata apa, nak pelihara kucing, kena ada ilmu lah. Nak pelihara kucing, tengok dia ni apa, ada penyakit FIP ke, penyakit sporo ke, kan, penyakit beri, macam-macam penyakit lah kan. Tu dia dan sebagainya, kena ada ilmu lah. Ini kucing nak pelihara ada ilmu. Diri tu nak pelihara tak ada ilmu pula dah. Nak pelihara diri ni daripada masuk neraka jahanam, tak nak belajar pula, payah kan. Nak pelihara diri daripada masuk neraka tak nak belajar. Tapi nak pelihara benda lain, cukup belajar, masya-Allah kan. Itu diri kita sendirilah. Jangan tengok orang lain pula tengok orang lain, dia ni apa ni, tak pergi kelas, kita pun tak tahu. Mana tahu dia pergi kelas kan. Mana tahu dia ni tuan guru, itu pun tak tahu juga kan. Boleh jadilah. Baik. Dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera. Sejahtera ni selamat. Selamat daripada apa? Daripada kebinasaannya, kebinasaan lidah tu. Nyo tu kembali pada apa? Lidah tu. Dan tiada menolong akan dikau atas selamat. Maknanya tak ada satu pun boleh tolong untuk selamat daripada lidah ni, daripada kebinasaan lidah ni, melainkan maknanya apa? Yang ni yang dapat tolong ni. Apa dia? Maknanya tak ada satu pun yang boleh tolong daripada selamat daripada kebinasaan lidah ni, daripada kejahatan lidah ni, melainkan ni yang dapat tolong ni. Apa dia? Mengasingkan diri daripada manusia. Kena asingkan diri daripada manusia kan. Makna apa di sini ni? Asing ni kita panggil istilah tasawuf ni uzlah. Uzlah ataupun khalwah.
khalwat. Bahasa Melayu tangkap khalwat. Tu bahasa Melayu. Jadi bahasa tasawuf dia, bahasa Arab dia, khalwah ni macam mana apa? Ni menyendiri. Diri dia menyendirilah. Tu. Uzlah ni maknanya mengasingkan diri. Khalwah ni maknanya kita kata dia menghilangkan diri daripada pandangan makhluk ni. Ini khalwah. Mana? Memasturkan diri. Merahsiakan boleh lah kot. Oh, ni tinggi lagi. Tu dia. Boleh lebih kurang sama je khalwah uzlah ni. Cuma adalah ulama khususkan khalwah tu apa dia, uzlah tu apa dia. Baik. Dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kebinasaannya, kebinasaan lidah tu, melainkan mengasingkan diri daripada manusia. Kena asingkan diri daripada manusia. Lepas ni balik ni kita masuk gua semua. Tak perlu kerja dah. Orang cakap je ni habis lah kan. Orang report jawatan agama. Tu dia. Apa makna ni? Kata para ulama, asingkan diri ni ada macam-macam. Asingkan diri ni ada dua macam, ada dua cara. Yang pertama, uzlah badan dan hati. Maksudnya uzlah fizikal ataupun zahir dan batin. Uzlah badan dan hati. Itu yang pertama. Ataupun khalwah badan dan hati. Itu yang pertama. Ini yang orang kata tak jumpa orang ni. Dengan maksud apa dia? Sekadar yang perlu je lah. Pergi beli barang, beli makanan, tu je lah. Yang lain tak bergaul dengan orang. Bukan apa? Sebab nak selamatkan orang daripada lidah kita. Bukan sebab orang tu yang jahat. Jangan salah faham pula. Jangan anggap macam tu. Tapi yang perlu kita anggap, sebab apa kita ni mengelak diri daripada orang, supaya orang tu selamat daripada kejahatan kita. Tu yang sepatutnya. Baru dapat hakikat uzlah. Baru dapat hakikat tu. Tapi kalau kita kata nak selamat daripada orang, tu masih ada ujub diri tu. Masih ada rasa diri ni hebat daripada orang. Sebab tu aku nak duduk seorang. Walaupun pada asal, pada syaraknya boleh je. Orang ni banyak mengumpat, nak hilang lah daripada dia. Tak nak lah. Boleh je pada syarak. Tapi pada bab tasawuf ni lain sikit. Pada bab tasawuf ni, kita yang merasa diri kita ni yang jahat. Yang dikhawatiri kalau kita duduk dengan dia, boleh menyebabkan kita ni menyakiti dia. Tu dia. Tapi kalau dalam bab taubat, kena ikut syarak. Bab taubat, kita kena hindar orang tu. Kalau orang tu memang banyak mengumpat, kita kena hindar. Itu di sudut syarak, di sudut hukum. Cuma kena gabungkan lah. Aku hindar dia supaya aku ni tak banyak mengumpat, kerana dia ni banyak mengumpat. Dan aku hindar dia juga kerana aku tak nak dia ni tersakiti dengan umpatan aku. Kena letak dua sekali. Boleh kat sini lah. Boleh faham tak? Tu dia. Macam ni lah kita mengajar ke apa kan. Mengajar sebab apa? Sebab kita nak ubah diri, bukan nak ubah orang. Tu yang ulama' kata kena letakkan betul-betul tu. Mengajar ni, kita belajar ke apa sebab nak ubah diri sendiri. Diri sendiri yang banyak dosa. Jadi kalau kita fikir kita nak ubah orang, sebab tu kita sampai bila pun tak dapat hakikat tu, tak dapat manfaat daripada ilmu yang kita belajar ataupun mengajar tu. Kita belajar mengajar ni islah diri sendiri, bukan nak islah orang. Walaupun pada zahir ni memang nak islah orang, pada syariat ni memang kita nak islah orang. Macam mana orang tu nak islah kalau tak ada orang mengajar? Tu pada syariatnya. Tapi kita letakkan dalam hati kita, niat kita tu, kita nak islah, nak ubah diri kita sendiri sebenarnya, bukan nak ubah orang lain. Tu dia. Jadi kalau contohnya orang tak datang pun tak ada masalah, biarlah. Tak ada masalah, dia tak datang tak apa. Kan? Sebab aku nak ubah diri aku.
Orang tu tak suka pun tak apa, aku nak ubah diri aku. Orang tu tak jadi macam mana yang kita nak pun tak apa. Sebab apa? Sebab aku nak ubah diri aku. Yang bagi hidayah itu Allah Ta'ala. Tu dia. Maka kena betulkan niat tu. Jadi yang pertama apa? Uzlahkan diri dan juga batin. Uzlahkan zahir dan juga batin. Uzlahkan tubuh badan dan juga hati. Yang ni maknanya apa? Duduk tak nak jumpa orang. Sebab tak nak orang tersakiti dengan kalam kita. Itu yang pertama. Tapi ni susah lah. Macam mana setiap hari nak kerja setiap hari, nak kena jumpa orang, tambah belajar kan, tak pergi kelas, tak jumpa orang lah pula kan, nak belajar. Baik. Yang kedua ulama kata uzlah hati. Uzlah hati. Tu. Ya. Sebut pasal taubat tadi lah kan. Dia Allah ni dia zaman muda je, dia buat amal ibadat sama naik dengan ni lah, makin amun mumpat dia tu. Zaman jahiliah dia lah. Semayang, rajin, puasa tadi, rajin. Lepas tu benda yang tu pun dia buat juga. Tapi setelah dia tua, dia sedar dengan diri yang muda kan, dia bertaubat. Yang Ustaz cakap tadi, kalau kita buat benda tu, habis pahala kita kan. Kita apa tadi tu? Ngumpat Tadi tu, habis kita punya amal ibadat kita kan, jadi zero. Jadi persoalan dia tadi, dia tadi dia dah tua, dia taubat kan, dapat tak pahala-pahala dulu kembali pada dia? Baik. Mula pada zero. Baik. Dia kalau mengumpat ni, dosa tu pada manusia. Jadi nak selesai, nak supaya taubat tu diterima Allah Ta'ala, kena ikutlah dia punya cara dia. Kita kata memang Allah Ta'ala Maha mengampun, tapi taubat tu mesti ikut cara dia. Macam solat lah, kita kata Allah Maha menerima, tapi solat tak ikut rukun dia, jadi macam mana? Dia tak sah lah kan. Tak apa, Allah terima, tak boleh. Puasa tak ikut cara dia, dia tak apa, Allah terima, tak boleh. Sebab tu Nabi SAW datang, dia nak bawa pada kita agama, supaya kita tahu rukun dia, syarat dia sah batal dia. Jangan tertipu dengan, sebab tu ada ulama, jangan tertipu dengan sifat kasihnya Allah. Kacau, ni apa pula dah ni kan. Jangan tertipu dengan sifat kasihnya Allah Ta'ala, lalu kita sambil lewa dalam melaksanakan ibadat kepada Allah. Faham? Dia kata Allah Ta'ala ni Maha mengampun, tak apa. Dia pun sambil lewa je, relax, tak belajar apa, rukun pun tak tahu, syarat pun tak tahu, tak apa. Ini kata para ulama, dia maghrur, tertipu dengan syaitan. Tertipu dengan syaitan. Dalam keadaan dia merasakan bahawa Allah Ta'ala ni kan Maha Pemurah, Allah Ta'ala kan Maha Pengampun. Tak boleh gitu. Maknanya kena ikut cara. Jadi kalau dia mengumpat orang, cara dia apa? Kena minta maaf dengan orang tu. Kita dah bahas sebelum ni. Orang tu dah tak ada, ataupun orang tu kalau kita minta maaf, nanti dia pukul kita. Maknanya teruk sangat lah kalau kita minta maaf dengan dia ni. Dia akan jadi satu kesan yang sangat besar, bergaduh besar, pukul apa nama dan sebagainya. Apa jadi? Macam mana caranya? Kata Imam Ghazali, iaitu dengan kita doakan dia, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah. Itu satu. Yang kedua, hadiahkan hadiahkan pahala, amalan pahala. Kita sedekah niat untuk dia, supaya nanti di akhirat mudah-mudahan kita punya pahala tu tak pergi pada dia. Maknanya kita dah tunjukkan pada Allah Ta'ala yang kita dah usaha taubat ni. Macam contohnya orang sebelum ni tak solat, dia pun taubat, lalu dia solat, maka dia kena tunjukkan usaha dia taubat tak solat dulu, iaitu apa? Qada. Kena tunjukkan usaha. Itu untuk tariknya rahmat Allah SWT. Tapi dia tak usaha pun untuk qada. Dia anggap macam Allah dah terima taubat ni, tak apa lah, sekarang ni aku solat dia. Yang sebelum-sebelum ni hutang dia dengan Allah Ta'ala kena selesaikan. Kalau hutang dengan manusia kita biarkan jadi macam mana? Kita pun minta maaf dengan dia, minta maaf lah salah silap, tapi hutang 1,000 sampai habis 10 tahun hutang.
Nah, tak boleh. Nah, tu dia. Maka tuan-tuan yang dimulakan Allah SWT kena minta maaf. Kalau dah tak boleh minta maaf, dengan cara itulah sedekah pahala, doakan dia supaya dia diampunkan Allah Ta'ala. Itulah. Boleh tak? Masa kecil yang doakan keampunan tu. Kalau kita buat macam untuk orang yang telah kumpat sengaja tak sengaja, Boleh, tak ada masalah. sebab kita pun tak tahu lah siapa Dia kalau kita nak bagi yang lebih umum, ya Allah, orang yang aku pernah zalim dulu, ya Allah, ampunkanlah dia. Zalim ni masuk semua, mengumpat ke, caci maki ke, fitnah, masuk sekali semua. kita tahu kita ada buat kita lah, Ya. tak tahu kat siapa kita buat. Tak ingat kan, boleh jadi tak ingat ke, boleh jadi tak jumpa dah orang tu. Doa. Jadi 3 perkara lah. Yang pertama, doakan untuk dia. Yang kedua, sedekahkan pahala untuk dia. Yang ketiga, minta maaf secara umum kalau boleh. Maaf zahir dan batin. Kita tak dapat nak beritahu pada dia secara khusus, saya dulu buat sekian-sekian. Tak dapat. Kalau dia tanya susah. Susah lah kan. Jadi dendam. Tak jadi dendam sebagainya. Kita minta maaf lah. Saya minta maaf lah, kosong-kosong. Contoh itu. Tak kisahlah ikut apalah istilah kita zaman sekarang ni, kosong-kosong ke, lagi apa lagi? Ada lagi ke? Zero ke lagi? Tak ada lah kan. Kosong-kosong lah, biasa istilah kita gitu kan. Daripada hujung rambut, hujung kaki contohnya. Tak kisahlah apa istilahnya. Yang penting kita minta maaf secara umum. Tu dia. Nah, maka kita dah mengumpat dulu ni, adakah bila kita dah minta ampun pada Allah Ta'ala, kita dah taubat? Okey, kita dah taubat, maka dia punya keadaan dia apa dia? Nanti di hari akhirat mudah-mudahan amalan kita tu, pahala kita tu tak ditransferkan pada dia. Dosa kita tu pun diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma ada beberapa keadaan amalan. Contohnya puasa. Tengah puasa mengumpat. Bukankah di dalam hadis Nabi SAW, Nabi sabdakan apa? Ada di kalangan manusia yang mana mereka berpuasa illal ju' wal atash. Mereka hanya dapat lapar dahaga. Mereka puasa tapi hanya dapat lapar dan dahaga. Mana tak ada pahala. Ada keadaan yang begitu, tak ada pahala. Sebab apa tak ada pahala? Masa dia berpuasa, dia mengumpat. Itu contoh. Jadi kalau dia taubat, dia dapat balik tak puasa, pahala puasa dia? Ni soalan ni. Dia dapat balik tak pahala puasa dia? Kata majoriti para ulama, termasuk Al-Imam bin Hajar Haytami, tak dapat balik pahala puasa. Hanya diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Diampunkan dosa mengumpat tu saja. Di akhirat nanti dikira dia ni telah puasa tapi tak ada pahala puasa. Kacau. Jadi bulan puasa ni relax dulu. Lepas puasa mengumpat lah. Baik. Kacau. Yang kedua apa dia? Yang kedua, asingkan diri daripada manusia tu, asingkan hati. Yang kedua, asingkan hati. Asingkan diri tak boleh, asingkan fizikal tak boleh. Yang kita boleh asingkan hati. Maknanya apa? Asingkan hati daripada manusia dengan maksud fizikal kita ni dengan makhluk, tapi hati kita ni kena selalu ingat Allah. Kena selalu ingat Allah. Kena selalu zikir kan. Zikir sirnya, qalbinya kena selalu zikir. Hatinya kena selalu zikir. Supaya apa? Supaya hati kita ni khalwah, walaupun tubuh badan kita ini di depan makhluk, di hadapan makhluk. Ini dipanggil apa? Khalwah fi jalwah. Apa dia? Khalwah fi jalwah, iaitu apa? Khalwah dalam keadaan zahir. Hati ni, tapi ni paling susah. Sebab tu kena ada guru mursyid. kena ada guru mursyid untuk bagi hati kita ni khalwah pada Allah Ta'ala. Dan ni sentiasa ingat Allah Ta'ala. Tu dia. Baik. Dan mengekalkan diam. Mesti kekalkan diam. Minta maaf lah, aku sebelah lah.
Dan hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah baik ataupun diam. Dan mengekalkan diam, melainkan boleh berkata-kata pada ketika berhajat, kepada berkata-kata. Berhajat tu dengan makna apa? Dibolehkan pada fiqh, dibolehkan pada syarak lah. Nah, dia bukan berhajat nak mengumpat, itu hajat juga. Tapi itu tak boleh pada fiqh. Ni boleh pada fiqh ni, diharuskan pada fiqh ni, ataupun diwajibkan pada fiqh ni. Berhajat kepada berkata-kata seperti apa? Dia bagi contoh, belajar, nak tanya guru, kena cakap lah. Guru nak mengajar, kena cakap lah. Tu dia. Dan memberi nasihat, ni semua kebaikan-kebaikan. Bersembah oleh Muaz radhiyallahu taala anhu, wallahu a'lam. Kita sambung ya. Nah. Nah. Okey, habis insya-Allah. Wallahu a'lam. Ya. Paksa. Mana? Sebelah hati tu kan. Hati berzikir tu kan. Kita paksa kan. Kena paksa juga. Kita paksa juga. Dia sekurang-kurangnya hati ni ingat Allah ataupun ingat akhirat. Sekurang-kurang. Itu ibadat paling kurang sebenarnya kalau ikutkanlah. Ibadat paling kurang ni hati ni ingat akhirat. Maknanya bila kita nak kata sesuatu, hati ni ingat akhirat. Kan? Dia sampai kepada ingat Allah Taala tu, dia ada makam-makam dia pula. Dia ingat akhirat tu paling yang dekat lah. Kan? Ataupun ingat kematian, itu lagi dekat. Ingat kematian, ingat dosa, ingat akhirat. Tu. Jadi itu dipanggil khalwah juga. Bila maksiat dengan ghaflah tu pun terasa pula boleh capai dah tu. Boleh. Tapi itu makam yang rendah dulu lah. Nanti dia sampai kepada ingat Allah dan sebagainya. Dia khalwah lain pula. Ada seorang guru kata sehari kita di masa dia dah akan maksiat, perlu perbanyakkan zikir la ilaha illallah. Betul. Zikir, sebab tu kena ada guru mursyid. Dia bagi kita dos zikir, dia bagi kita zikir apa yang sesuai dengan kita. Kena tengok pula lah guru mursyid. Zaman ni perlu lah. Perlu. Bahkan guru mursyid ni akan ada setiap zaman. Setiap zaman akan ada. Ulama kata andai tak ada, selawatlah guru mursyid. Tapi tu andai. Hakikatnya sampai ke akhir zaman manusia akan sebut dalam Quran kan. Manusia akan sebut Allah. Sampailah betul-betul dah tak ada manusia sebut Allah, dengan makna tak ada orang zikir. Dengan makna tak ada orang zikir, dengan makna tak ada dah guru mursyid mendengar dunia lihat. Itu maksudnya. Sampai waktu tu kiamat. Jadi guru mursyid ni setiap masa akan ada. Tambah jabatan mufti ni 9 ni banyak lah kan. Kalau tengok balik tu berapa banyak tarikat tu kena cari. Ini yang saya kata ni secara ringkas saja ni. Maknanya khalwah yang paling umum bagi orang yang awam, bagi masyarakat awam gitu, adalah hati sentiasa ingat kematian. Tu khalwah yang paling umum tu. Yang lain pula zikir, zikir tu tambahan lah. Zikir tu la ilaha illallah termasuk sekali. Kalau daripada ni Tuan Guru almarhum Tuan Guru Ghazali Hasbullah, Allah la usyriku bihi syai'a, supaya tak nampak, supaya tak fikir tentang perkara jahat dan sebagainya. Tu ada zikir-zikir yang diijazahkan. Banyaklah ijazah guru tu, banyaklah secara umum. Tapi yang paling kurang sekali tu ingat kematian. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tagsilu kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
بالمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.